Salam sejahtera, Anda bersama saya Salvinus Saribun untuk berita Borneo Today TV malam ini. Kita mulakan dengan perkembangan pandemik COVID-19 di Sabah hari ini. Malaysia mencatatkan kes tertinggi hari ini dengan 2,188 kes positif baru COVID-19. Buat hari keempat berturut-turut, kes positif baru di Sabah menurun. Hari ini, 232 kes dilaporkan berbanding 289 kes semalam. Dengan pertambahan 232 kes positif baru hari ini, jumlah kumulatif kes COVID-19 di Sabah kini 26,619 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah berkata, 3 kes kematian dilaporkan di Sabah hari ini. 2 kes kematian dilaporkan di Hospital Lahadatu, membabitkan seorang lelaki berusia 74 tahun dan seorang wanita berusia 41 tahun. Satu lagi kes kematian membabitkan seorang lelaki rakyat asing berusia 45 tahun yang meninggal dunia di Hospital Tawau. Jumlah kumulatif kes kematian di Sabah kini 197. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, bermula esok, pengembara dari Sabah hanya perlu menjalani ujian swab pengesanan COVID-19 3 hari sebelum berlepas dari Sabah ke negeri lain di Malaysia. Sekiranya pengembara berkenaan didapati positif COVID-19, mereka tidak dibenarkan keluar dari Sabah dan akan dirujuk ke hospital untuk isolasi, rawatan dan pemantauan. Manakala bagi individu yang bergejala akan dirujuk untuk menjalani pemeriksaan. Pengembara yang dibenar meneruskan perjalanan keluar dari Sabah perlu menjalani saringan demam dan gejala, pemeriksaan laporan ujian swab pengesanan COVID-19 serta diwajibkan menggunakan aplikasi My Sejahtera setibanya di pintu masuk negara di Semenanjung Malaysia, Sarawak dan Labuan. Sekiranya mereka tidak bergejala dan laporan ujian makmal COVID-19 disahkan negatif, pengembara tidak lagi perlu menjalani kuarantin wajib selama 14 hari sebagaimana dikuatkuasakan sebelum ini. 833 kes sembuh dilaporkan di Sabah hari ini, sementara 2,266 pesakit sedang menerima rawatan. Daerah beluran bertukar dari zon jingga ke zon merah. Sementara daerah Ranau bertukar dari zon jingga ke zon kuning. Kadar penggunaan katil adalah 34.45%. Sehingga hari ini, 224,251 bakul makanan telah diagihkan. Kadar pematuhan penduduk Sabah ke atas prosedur operasi standard Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB menurun kepada 97.63% berbanding 97.88% semalam. Sementara itu, Universiti Malaysia Sabah UMS kini menyediakan perkhidmatan saringan COVID-19 secara pandu lalu kepada orang ramai. Perkhidmatan itu dibuka setiap hari di pusat rawatan warga yang terletak berhampiran dengan pusat sukan UMS. Pengarah Pusat Rawatan Warga UMS, Dr. Muhammad Syafiq Abdullah berkata, orang ramai boleh membuat saringan antara pukul 9.30 pagi sehingga 12.30 hari atau pukul 2.30 petang sehingga 4.30 petang. Kerajaan akan mencadangkan darurat di Dun Bugaya dan Parlimen Gerik. Kerajaan akan mempertimbangkan keperluan untuk menasihatkan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah untuk mengisytiharkan darurat di Dewan Undangan Negeri Dun Bugaya dan Parlimen Greek seperti di Parlimen Batu Sapi.
Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Taqiyuddin Hassan berkata ia akan dibuat berdasarkan penilaian risiko oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan Majlis Keselamatan Negara MKN sebelum membentangkan hasil penelitian kepada jemaah menteri. Beliau berkata rentetan daripada kes penularan wabak COVID-19 selepas pilihan raya negeri PRN Sabah ke-16 lalu, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR berhadapan kesukaran mendapatkan petugas pilihan raya. Taqiyuddin berkata KKM turut memaklumkan kekangan untuk menyediakan pegawai dan kaki tangan kesihatan bagi mengendalikan pengundi di kemah bergejala. Ini kerana keperluan pegawai dan kaki tangan kesihatan yang tinggi di hospital dan klinik kesihatan. Katanya, pada masa sama, kebimbangan pengundi Parlimen Batu Sapi, Dun Bugaya dan Parlimen Greek berkenaan risiko jangkitan COVID-19 di pusat-pusat mengundi. Ini dijangka akan menyebabkan peratus keluar mengundi rendah, iaitu kira-kira 50% saja berbanding 60% keluar mengundi pada beberapa PRK lalu. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Datuk Seri Ahmad Maslan, BN Pontian di Dewan Rakyat hari ini. Jemaah Menteri memutuskan untuk mengarahkan Perdana Menteri menasihatkan Yang di-Pertuan Agong untuk mengisytiharkan sebahagian daripada persekutuan iaitu Parlimen Batu Sapi supaya diisytiharkan darurat. Tindakan yang sama juga akan dipertimbangkan dan dilaksanakan untuk bagi Dun Bugaya dan Greek sekiranya berdasarkan penilaian risiko oleh Kementerian Kesihatan dan Majlis Keselamatan Negara MKN ianya berlandaskan sebagaimana di Batu Sapi. Antara masalah di Batu Sapi ialah didapati bahawa pematuhan garis panduan SOP yang ditetapkan oleh MKN kemungkinan besar tidak dapat dipatuhi dengan sepenuhnya. Masalah yang kedua, pelantikan petugas pilihan raya. Sehingga 6 hari bulan November, daripada sepatutnya 837 orang petugas pilihan raya, hanya 143 orang saja yang sanggup untuk bertugas. Begitu juga Kementerian Kesihatan memaklumkan kekangan untuk menyediakan pegawai dan kaki tangan kesihatan bagi mengendalikan pengundi-pengundi di Batu Sapi yang berjumlah lebih daripada 32,000 orang. Atas dasar itu, kerajaan berpendapat perisytiharan darurat adalah sangat tepat dan langkah yang diambil oleh Yang di-Pertuan Agong adalah amat bertepatan dengan perlembagaan. Ianya bukan sekali-kali tindakan satu tindakan yang bercanggah dengan amalan demokrasi. Terima kasih. Lebih 18 juta ringgit peruntukan bantuan prihatin COVID-19 Sabah telah mula diagihkan. Lebih 18 juta ringgit daripada 21 juta ringgit peruntukan bantuan prihatin COVID-19 Sabah untuk warga emas, orang kelainan upaya OKU dan ibu tunggal telah mula diagihkan kepada penerima melalui akaun bank masing-masing. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Syahelmi Yahya berkata, bantuan secara one-off RM300 itu sudah mula dikreditkan ke akaun bank setiap penerima yang berdaftar di bawah Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am. Peruntukan itu adalah sebahagian daripada RM160 juta di bawah bantuan prihatin COVID-19 Sabah yang diumumkan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor sebelum ini. Katanya, bantuan RM300 di bawah kementerian lain juga sedang mula diagihkan kepada penerima mengikut sektor ekonomi berkaitan. Syahelmi berkata demikian kepada media selepas program penyerahan peralatan perlindungan peribadi PPE daripada 19 kawasan rukun tetangga KRT kepada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah di Kota Kinabalu siang tadi. PPE berkenaan yang meliputi 5,909 gaun perubatan, 532 pelindung muka dan 232 penutup kasut yang disiapkan oleh sukarelawan akan diagihkan kepada petugas barisan hadapan di hospital seluruh Sabah. Mengenai bantuan bakul makanan pula, Syahelmi berkata, agihan bantuan itu mula diperluaskan kepada individu yang berdaftar di bawah IKASI sejak seminggu lalu.
Untuk individu yang kehilangan pekerjaan dan tidak mempunyai bantuan makanan juga, boleh mendapatkan bantuan bakul makanan itu daripada pejabat ahli Dewan Undangan Negeri di kawasan masing-masing. Dalam perkembangan lain, beliau berkata Sabah merancang menambah lagi 300 KRT menjelang tahun hadapan sebagai tambahan kepada 1,066 KRT sedia ada. Tentera Darat mematahkan cubaan 24 pendatang asing tanpa izin untuk balik kampung di Kalabakan semalam. Trup Tentera Darat menahan 24 pendatang asing tanpa izin parti warga Indonesia dalam op benteng di kawasan Serudong dekat Kalabakan ketika cuba menyusup keluar untuk pulang ke negara asal mereka Ahad lalu. Markas Division Kelima Infanteri dalam satu kenyataan memaklumkan dalam kejadian kira-kira 9 malam itu, seorang lelaki yang juga pemegang kad pemastautin tetap dan bekerja sebagai pemandu lori di sebuah ladang sawit dekat Kalabakan turut ditahan. Tangkapan pertama membabitkan 6 pendatang haram yang menaiki sebuah lori dipandu lelaki berkenaan. Selang 15 minit kemudian, tangkapan kedua dilakukan membabitkan 16 lagi parti menaiki sebuah lori lain. Menurut kenyataan itu, 15 minit selepas itu, tangkapan ketiga membabitkan 2 parti yang menaiki sebuah motosikal. Siasatan awal mendapati kesemua 24 parti yang ditahan itu tidak memiliki sebarang dokumen pengenalan diri sah dan bekerja di sebuah ladang sawit yang sama di Kalabakan. Kesemua tahanan beserta barang rampasan termasuk 50 kg gula, motosikal dan lori dibawa ke Balai Polis Kalabakan untuk tindakan lanjut. Sekian berita Borneo Today TV malam ini. Saya Salvinus Sariful.